Kita meninjau satu program menarik yang bakal berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah, melibatkan pemuzik-pemuzik dari seluruh ASEAN, The Echoes of ASEAN Bronze. Kita bersama dengan tetamu saya yang telah pun bersedia menerusi Google Meet pada pagi ini, iaitu Zubaidah Mokhtar, Ketua Pengarah Istana Negara. Terima kasih kerana bersama kami, Puan. Terima kasih, Terence. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Jadi kita mulakan dengan bertanya sedikit tentang program The ASEAN Bronze ini yang akan diadakan serentak dengan Rhythms of Kinabalu, saya difahamkan. Ya, betul-betul. Pertama sekali saya Zubaidah Mokhtar, Ketua Pengarah Istana Budaya. Istana Budaya. Jadi kita mengadakan The ASEAN Bronze ini sempena dengan bersekali back to back dengan Rhythm of Kinabalu. The ASEAN Bronze adalah merupakan projek ASEAN COCI ataupun ASEAN Committee on Culture Information yang mana telah memberi satu dana hasil daripada yang kita pitching tahun lalu di Mesyuarat ASEAN. Jadi kita dapat dana itu dan kita dapat mengadakan program sebegini yang menghimpunkan peralatan muzik tradisional berasaskan bronze bersempena dengan Rhythm of Kinabalu. Jadi kita semarakkan lagi lah, kita buat back to back di Kota Kinabalu ni yang sudah semestinya satu tempat yang sesuai lah untuk mengadakan muzik yang sebegini. Okay, Terence pernah dengar ke lagu-lagu ASEAN, lagu-lagu yang berasaskan bronze ni? Wah, saya rasakan kalau bronze tu sudah mesti alat-alat muzik yang kulintangan kalau Malaysia. Kulintangan kalau di Sabah, betul. Kulintangan kalau di Sabah. Kalau di kalau di Semenanjung mungkin gamelan dan kalau dari Bali, Indonesia pun ada permainan-permainan ataupun alat-alat muzik yang seumpama itu. Jadi adakah akan dihimpunkan semua alat muzik sejenis yang dihimpunkan dari seluruh ASEAN untuk menghasilkan satu alunan muzik yang unik? Ya, sungguh menarik. Jadi saya berada di auditorium JKKN Sabah sekarang ini, di mana di belakang saya ini sudah pun tersedia alat-alat muzik daripada negara-negara ASEAN ini, yang mana kita akan mengadakan satu bengkel atau workshop dan masterclass hari ini. Jadi Terence, sebelum kita berentap dengan Rhythm of Kinabalu, kita akan ada masterclass dulu di sini dan akan disiarkan juga secara live. Kalau sesiapa yang berminat boleh pergi kepada JKKN Facebook Live dan boleh melihat bagaimana kita menganjurkan masterclass hari ini. Ya, Terence. Ya, sudah pasti kita pun belum kenal dengan peralatan muzik dari seluruh rantau ini. Dan apakah manfaat daripada penganjuran program ini daripada segi penganjuran di peringkat kebangsaan? Peringkat kebangsaan ni manfaatnya sudah tentulah banyak. Jadi kita sebagai satu menaikkan imej negara kita yang kita hanya Malaysia ni sebenarnya the only country yang ada orkestra traditional music. Ya. Kita sebagai premier lah, kita leading lah dalam mengajak sebuah orkestra yang mengandungi peralatan alat instrumen tradisional ini. Jadi kita manfaatnya sudah tentu kita menjadi pencetus lah, yang lain-lain pun mungkin negara-negara ASEAN lain boleh menjadi mengembangkan lagi muzik tradisional dalam bentuk orkestra ini. Jadi seterusnya, siapakah yang terlibat sama dalam membantu pihak MOTEK dan khususnya Istana Budaya untuk menjayakan acara The Echoes of ASEAN Bronze ini? Banyak jabatan institusi kerajaan dan juga NGO yang terlibat. Khususnya lah saya amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah, Tourism Malaysia dan agensi-agensi di bawah MOTEK sendiri, khususnya JKKN, Tourism Malaysia, Kraftangan dan pelbagai lagi. Dan institusi yang rata-rata di sekitar Sabah ini membantulah sangat baik. Terence. Dan seterusnya Puan Zubaidah, ingin kita bertanya tentang konsep pelaksanaannya nanti.
apakah yang boleh dinantikan oleh para peminat muzik tanah air yang bakal menyaksikan siaran ini yang bakal dipancarkan secara langsung melalui platform-platform media sosial Istana Budaya? Sudah semestinya konsep yang kita minta maaf, saya tak nampak. Sudah semestinya konsep yang kita tunjukkan adalah sebuah garapan daripada pelbagai muzik-muzik yang berasaskan bronze tadi itu, dengan mendengarkan tradisional lagu-lagu yang mereka daripada negara mereka sendiri. Saya kira pasti akan menarik minat segolongan khususnya generasi muda lah untuk melihat apa traditional music yang dialunkan oleh gangsa ni, sebab bukan senang nak memainkan atau menggarapkan seluruh sebab dia mempunyai dia punya rhythm and dia punya saya nak explain pun tak reti apa Terence tapi sudah semestinya kena datang dan lihat macam mana dia punya garapan gangsa-gangsa ini, Terence. Ya. Mungkin kita boleh mengintai sedikit apabila kita menyaksikan persembahan Orkestra Tradisional Malaysia. Itu adalah gabungan beberapa peralatan muzik tradisional yang dihimpunkan dan dipersembahkan dalam bentuk orkestra. Jadi jarang-jarang sekali di seluruh dunia pun ada himpunan alat muzik sebegini, dan Malaysia mempunyai khazanah muzik yang tersendiri dengan menampilkan satu orkestra gabungan semua jenis seni muzik ini. Jadi itu mungkin sedikit bayangan kepada apa yang bakal dibawakan nanti. Namun apabila kita bertumpu kepada gangsa khususnya, sudah pasti ia adalah suatu yang unik dan jauh daripada apa yang mungkin pernah kita saksikan sebelum ini. Jadi mungkin kita boleh senaraikan negara-negara ASEAN yang bakal terlibat sama dalam menghasilkan gabungan muzik unik ini melalui The Echoes of ASEAN Bronze. Semua negara ASEAN telah memberikan komitmen yang baik dengan menghantar skor-skor lagu dan apa dia punya tajuk-tajuk lagu. Kita ada Brunei, Indonesia, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, saya rasa Philippines, semua pun telah menunjukkan komitmen yang bagus setakat ini. Jadi kita nantikanlah macam Singapura pun dia ada bawa something yang relate to dia punya cloud. They have that cloud bronze daripada Singapura. Ya. Jadi kita nantikan gabungan semua elemen ASEAN ini dan sudah pasti akan menarik perhatian para peminat muzik tradisional tempatan dan juga kepada golongan muda yang belum pernah melihat gabungan seumpama ini. Nantikannya. Jadi akhir sekali, apakah harapan pihak Istana Budaya dan juga MOTEK dalam penganjuran The Echoes of ASEAN Bronze ini? Terence, macam saya cakap tadilah, kita dah ada OTM sebagai pencetus supaya kita dapat inspire others to have this kind of traditional orchestra, dan juga agar kita punya program ini kita dapat teruskan pada tahun-tahun yang datang dan dapat kita mempertingkatkan visibility serta image Malaysia dan negeri Sabah khususnya menerusi kolaborasi dan strategi antara budaya, silang budaya dan kepelbagaian budaya. Para peserta juga dapat mempelajari kesenian dan kebudayaan yang terdapat dalam negara serta dapat kita bertukar-tukar teknik macam mana main alat-alat muzik ini. Mungkin sekali lagi kita boleh wawarkan bila dan di mana para peminat muzik tempatan dan juga seluruh sebenarnya para penonton Selamat Pagi Malaysia dapat saksikan The Echoes of ASEAN Bronze. Okey, kalau hari ini kita boleh saksikan masterclass atau kita buat bengkel bermulai pukul 9 sehingga jam 2 petang dan di stream JKKN FB Live, dan seterusnya boleh di Gaya di Gaya Street mulai 28 bersama dengan Rhythms of Kinabalu, dan khusus untuk ASEAN Bronze ini yang mana 10 negara ASEAN ini akan menunjukkan akan menggabungkan muzik pada 29 Oktober di
Gaya Street. Jadi nantikannya dan saksikan bersama melalui semua platform media sosial Istana Budaya dan juga Kementerian Pelancongan dan Seni. Terima kasih kerana bersama kami, Puan Zubaidah, pada pagi ini. Dan kita ucapkan selamat berjaya dalam penganjurannya nanti. The Echoes of ASEAN Bronze.